Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha', biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jemaah yang dirahmati Ilahi, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua larangannya, serta mengikhlaskan setiap amal. Semoga kita mendapat taufik dan hidayah, diperkukuhkan iman, mengabdikan diri semata-mata kepada Allah yang Maha Esa. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputraan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan Sultan Nazim Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Marfurlah yang ke-67, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Peranan dan tanggung jawab Raja Pemerintah. Institusi Raja berperlembagaan diperkenalkan di negara kita ketika Persekutuan Tanah Melayu dimasyhurkan sebagai sebuah negara merdeka yang berdaulat pada 31 Ogos tahun 1957. Kuasa mutlak pemerintahan beraja dan kedaulatan raja diberikan wajah baru, dirangkaikan dengan suara rakyat dalam satu ikatan harmoni dengan diperkenalkan sistem berkerajaan dan bernegara. Berkonsepkan doktrin raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, institusi raja berperlembagaan baru berusia 66 tahun. Walaupun usianya masih muda, institusi raja berperlembagaan telah memperlihatkan sifat matang, membuktikan hikmah, arif menggunakan budi bicara, bijaksana menitahkan kata putus, berupaya dan bertenaga menangani pelbagai persoalan dan masalah negara. Raja berperlembagaan bukan sekadar pelengkap berbentuk hiasan untuk memenuhi adat negara beraja, rakyat bersultan, tetapi terbukti mempunyai roh dan peranan sebagai penimbang tala terakhir pada waktu-waktu negara menghadapi krisis, persengketaan, ancaman dan keadaan ketidakketentuan yang perlu mengharungi perairan yang belum dipetakan, seperti bencana, malapetaka, darurat, peristiwa perselisihan kaum 13 Mei, wabak penyakit dan persengketaan politik. Takhta pemerintahan telah berperanan sebagai pengimbang, menitahkan kata nasihat yang membantu merungkai dan kesulitan dan menzahirkan arah panduan yang membantu mengatasi kebutuhan. Melalui hikmah raja pemerintah, suhu konflik dapat diturunkan, keresahan rakyat dapat ditenangkan, dan jentera kerajaan dapat kembali berfungsi seperti biasa. Jemaah yang dilimpahi dan dilindungi Ilahi, kuasa dan pemerintahan ialah kurniaan Ilahi kepada sesiapa yang Allah kehendakinya, dan
Dengan anugerah ilahi, insan yang terpilih menjadi raja mempunyai kedudukan mulia, tetapi turut dikembali dengan tanggung jawab yang besar. Yang pada awal khutbah khatib membacakan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 26 surah Ali Imran yang bermaksud, katakanlah yakni wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah juga yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkau sahajalah terdapat segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas sesuatu, atas setiap sesuatu. Susulan dengan kemangkatan Nuri yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyiddin Shah pada 28 Mei tahun 2014, Dewan Negara Perak telah mencapai kata sepakat memilih Nuri yang Maha Mulia, memilih Nuri yang teramat mulia Raja Buddha Perak, Raja Nazim sebagai Sultan Perak yang ke-35. Baginda dimasyhurkan sebagai Sultan Perak pada 29 Mei tahun 2014 dengan gelaran Nuri yang Maha Mulia Sultan Nazim Muhyiddin Shah ditabalkan pada 6 Mei tahun 2015. Muhyiddin Shah bermaksud pemberkasa agama. Sesungguhnya Islam tidak dapat dipisahkan daripada Raja Melayu. Termaktub dalam perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan Agama Islam ialah agama persekutuan, dan perkara 3/2 Perlembagaan Persekutuan menetapkan Raja sebagai ketua agama Islam negeri. Islam menyuntik dimensi baharu kepada tata cara pemerintahan Raja Melayu, beralih daripada pemerintahan berpaksikan pertimbangan peribadi seorang manusia kepada pemerintahan yang berpaksikan hukum. Raja juga tidak boleh mengingkari tuntutan syarak. Kemuliaan raja dinilai dari sudut amal ma'ruf, menyempurnakan tanggungjawab, lantas menginsafkan raja bahawa kuasa pemerintahan ialah amanah ilahi yang sama sekali tidak boleh disalahgunakan, dan krisis akan berlaku apabila raja memerintah dengan nafsu. Islam menegaskan dua konsep, yaitu adil dan muafakat. Dan apabila raja bersifat adil, memerintah secara bermuafakat serta menyayangi rakyat, tentunya rakyat akan membalas kasih sayang tersebut. Sewajarnya raja pemerintah menghayati sifat agung Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Pengampun. Nuri yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan mempunyai kedudukan tertinggi dan paling utama memayungi pemerintahan negeri. Sebagai Raja Pemerintah dan Amirul Mukminin, Baginda bertanggung jawab menyempurnakan tugas fardu kifayah kepada watan dan umat untuk memelihara dan meningkatkan syiar Islam, memastikan berlakunya keadilan, menentukan kerajaan dipertanggungjawabkan kepada ulama dan umarah yang amanah, jujur, bersih, rasuah, serta tidak menyalahgunakan kuasa. Juga memantau agar khazanah negeri diuruskan secara terus demi kemakmuran negeri dan kesejahteraan hidup rakyat jelata. Muslimin yang dirahmati Ilahi, mimbar mengutarakan beberapa rumusan. Yang pertamanya, kedaulatan yang mutlak hanyalah milik Allah. Kuasa dan jawatan kurniaan ilahi merupakan ujian yang penyandangnya akan diperiksa pada mahsyar
sama ada telah memenuhi amanah yang dipertanggungjawabkan untuk mentadbir mengurus negara dengan adil lagi sama-sama yang berlandaskan hukum, bersendikan adat serta memimpin ummah ke jalan yang lurus, siratal mustaqim. Yang keduanya, Kesultanan Melayu telah lama berakar subur di bumi ini, merupakan lambang keagungan tamadun bangsa, simbol kedaulatan tanah air warisan bangsa, berperanan sebagai benteng dan pelindung agama Islam dan adat Melayu, memberikan wajah serta identiti kepada negara bangsa. Yang ketiganya, pemerintahan bernaungkan raja termaktub secara perundangan dalam perlembagaan negara 10%, iaitu 19 daripada 183 perkara dalam perlembagaan persekutuan adalah berkaitan dengan raja. Yang keempatnya, raja berperlembagaan berperanan sebagai tonggak kestabilan, pancur keadilan, teras perpaduan dan payung penyatuan, memberikan naungan yang adil dan saksama kepada rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum, menganut pelbagai agama, mengamalkan pelbagai budaya dan menguasai pelbagai bahasa, serta bernastautin di serata negeri dan pelbagai budaya. Yang kelimanya, raja berperlembagaan ialah penimbang tara bebas lagi berkecuali kepada cabang-cabang perundangan, eksekutif dan kehakiman demi memastikan terlaksana secara bermakna mekanisme semak dan imbang agar diperkukuhkan keyakinan rakyat terhadap sistem demokrasi yang mengutamakan amalan pengasingan kuasa. Khotib menyembah ucapan dirgahayu Tuanku kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah, dengan iringan doa semoga negeri di bawah naungan pemerintahan Tuanku dilimpahi keamanan, keharmonian, kesejahteraan dan kemakmuran. Khotib juga menyembah ucapan tahniah atas pemilihan Duli Yang Maha Mulia Tuanku oleh Mesyuarat Majlis Raja-Raja sebagai timbalan yang di-Pertuan Agong buat kali ketiga berturut-turut. Semoga Duli Yang Maha Mulia Tuanku dikurniakan petunjuk ilahi dalam memenuhi tanggungjawab yang diamanahkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayat wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.